Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Nur Liana Khairuddin, Pegawai Perubatan KPJ Rawang Specialist Hospital. Selamat datang ke rancangan kami Jom Tanya Doktor. 24 Mac merupakan satu hari di mana kami menyambut Hari TB Sedunia atau World TB Day. Hari ini adalah sambutan untuk meningkatkan kesedaran dan juga komitmen dari pelbagai pihak untuk dalam usaha-usaha untuk menangani dan juga mencegah penyakit TB iaitu tuberculosis. Pada hari ini kami bersama Dr. Ahmad Izwanuddin, pakar respiratory KPJ Rawang. Dr. Izwan, terima kasih untuk sudi bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Okey Dr. Izwan, mungkin ramai orang di luar sana tidak begitu faham atau mungkin tidak tahu apa sebenarnya tuberculosis. Boleh Dr. Izwan terangkan sikit? Okay. Terima kasih Liana. Sebelumnya yang dimaklumkan tadi 24 Mac adalah Hari TB Sedunia. Okay. Di mana kita pada hari tersebut kita cuba untuk increase awareness mengenai penyakit TB ini. Kalau bahasa mudah, TB ni biasanya kalau orang luar dipanggil batuk kering. Tapi tahu tak kenapa dipanggil batuk kering tu? Kenapa Dr. Izwan? Okey. Sebab kalau kita tahu TB ni sebenarnya dia bukan batuk yang kering. Okey. So batuk kering tu sebenarnya adalah kombinasi batuk dan kurus kering. Adalah simptom utama yang berlaku. Oh, so bukan dia batuk kering tak berkahak. Batuk kering tak berkahak. Because kita tahu bila pesakit mengalami masalah TB, batuknya akan berkahak. Dia batuk berterusan lebih daripada 2 minggu. Pada waktu yang sama dia mengalami masalah kurang selera makan, mungkin akan ada demam berpanjangan, dan yang paling utama biasanya dia akan hilang berat badan. Dan bila kita tengok pesakit-pesakit TB ni biasanya memang dia kurus kening. So batuk tu bukanlah sebab tak berkahak. Bukan tak berkahak. Dia batuk kering adalah batuk dan kurus kering. Misconception ni. Sebab dia always come berkahak, betul? Betul. Dia always come berkahak. Itu dan salah satu cara untuk kita orang kata nak confirmkan pesakit tu ada TB adalah kita check dia punya kahak. Ada kuman TB ke tak dalam tu. Jadi mula-mula pun saya pun pelik juga kenapa dia panggil batuk kering, because kita tahu pesakit-pesakit ni akan selalu berkahak. Okay, so itu sebenarnya kenapa dia dipanggil batuk kering. Dia batuk dan dia mengalami masalah kehilangan berat badan yang amat ketara. Okay. Selain daripada itu, sebagaimana saya maklumkan tadi, pesakit-pesakit tuberculosis ini juga mengalami demam berpanjangan. Kadang-kadang dia akan beritahu dia ada macam berpeluh waktu malam. Waktu malam saja. Waktu malam sahaja, dan kadang-kadang dia macam menggigil dia pada waktu malam. Jadi ini adalah simptom-simptom orang kata yang utama biasanya berlaku di kalangan mereka yang berpenyakit ataupun berisiko untuk mendapatkan TB. Salah satu lagi kita kena kenal pasti siapa yang lebih berisiko. Betul. Siapa yang berisiko? Kalau di Malaysia ni biasanya pesakit yang mengalami masalah TB ni dia punya immune system dia berkurangan. Terutama apabila mereka mengalami, kalau di Malaysia biasanya kita relate kepada mereka yang berpenyakit kencing manis yang tidak dikontrol. Okay. Mungkin juga mereka yang mengalami masalah immune system, HIV dan sebagainya. Tapi kebanyakannya di kalangan orang biasa yang berisiko tu yang berisiko lah. Yang biasanya kadang-kadang mereka tidak tahu yang mereka mengalami masalah kencing manis. So dia kuman TB ni dia suka kepada benda-benda manis juga. Dr. Izwan dah terang sedikit sebanyak tentang simptom dan orang yang berisiko seperti yang kurang immune sistem, kencing manis. Bagaimana ia merebak dari bagaimana seseorang itu boleh mendapat TB? Okay. So TB ini kebiasaannya dia menyerang paru-paru. Okay. And then bila paru-paru ni dia adalah berada dalam ludahan ataupun kahak seseorang. Jadi apabila mereka batuk, kuman-kuman TB ini boleh berterbangan di udara. Jadi kalau katakan
Allah alam saya kena TB ke apa, Liana cakap dengan saya, and then tak pakai penutup muka dan sebagainya, Liana berisiko untuk mendapat kuman tersebut. Namun kita tahu kuman TB ini bukan hanya menyerang paru-paru, dia ada menyerang organ-organ lain juga. Actually seluruh organ dalam badan kita berisiko untuk terkena mendapat serangan TB. Tetapi yang lebih serius, yang kita paling risau adalah kita panggil TB meningitis, apabila menyerang otak kita, tulang belakang, spinal TB. Okay. Satu yang biasa yang berlaku adalah bila TB tersebut menyerang kelenjar, lymph nodes ataupun lymph nodes TB, dan juga organ-organ lain. Saya pernah ada pesakit yang mengalami serangan TB di saluran pemakanan, di gut. Yang paling orang kata paling pelik punya adalah serangan TB itu di kata pundi kencing dan sebagainya. Ada berlaku. Namun kebanyakannya mereka berasal daripada TB di bawah paru. Jadi macam mana orang lain boleh dapat TB tersebut, dia lebih kepada start daripada paru-paru. So dari situ dia boleh spread to other organs and affect. Dia bukan spread melalui sentuhan, melalui orang kata, kalau orang kata HIV dan sebagainya, melalui darah dan sebagainya. Dia bukan macam tu, dia bawaan udara. So biasanya memang sesiapa yang batuk di depan pesakit TB dan sebagainya, dia boleh mendapat risiko TB tersebut. Orang yang menerima kuman itu mungkin tak ada kesan di paru-paru, ada juga kes yang macam tu. Maknanya, tapi dia merebak kepada organ lain dah. Itu pun ada. Kalau for instance dia mempunyai TB di tempat lain, Dr. Izwan, boleh dia transmit atau menyebar TB itu kepada orang? Dari segi teori, cara kuman TB ini masuk dalam badan kita, nak tak nak dia memang akan melalui paru-paru. Mungkin kita tak nampak dari segi, kalau kita buat X-ray ataupun ujian yang biasa, mungkin kita tak nampak kuman tersebut di paru-paru, tapi risiko tu masih ada. Mungkin masih ada kuman di paru-paru yang boleh secara langsung merebak kepada orang yang berada di sekitar pesakit yang mengalami masalah penyakit TB. Okay. Dr. Izwan nak cakap simptom-simptom demam, menggigil-gigil malam, kurang berat badan. Jadi sekiranya seseorang itu mempunyai simptom-simptom gejala begini, berjumpa dengan Dr. Izwan, apakah ujian yang perlu dilakukan untuk mengesahkan seseorang itu ada TB? Apabila seseorang datang jumpa saya, mengatakan mereka mengalami TB, yang pertama saya kena pastikan mereka ini bersimptom ataupun tidak. Kerana apabila mereka bersimptom, ujian-ujian yang kita jalankan adalah untuk mengesahkan sama ada seseorang itu mengalami aktif TB ataupun tidak. Aktif TB bermakna kita perlu bagi rawatan secepat mungkin. Jadi bila cara pengesanan aktif TB ini lebih kepada kita nak tengok evidence yang TB itu ada di dalam sistem badan seseorang, dan cara utama adalah kita orang kata mengesan melalui kahak. Okay, kita cek sama ada kuman TB atau dalam kahak tersebut. Bagi mereka yang tidak boleh memberi sampel kahak, kita mungkin memerlukan ujian kita panggil bronkoskopi, di mana kita masukkan kamera kecil, lagi kecil daripada jari kelingking saya, masuk ikut hidung ke dalam paru-paru, dan kita akan target tempat mana yang tu. Sebelum kita buat ujian tersebut, biasanya seseorang itu akan menjalani imbasan X-ray. Okay. Bila kita buat imbasan X-ray ni, kita boleh tengok bahagian paru-paru mana yang mungkin terkena serangan TB tersebut. Kebiasaannya TB ni dia suka bahagian atas paru-paru. Okay. Sama sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi dia suka bahagian atas. And then daripada situ kita tahu bila kita buat ujian bronkoskopi itu dekat mana kita nak dapatkan sampel tersebut. Ada juga situasi di mana pesakit-pesakit mungkin memerlukan ujian imbasan CT scan dan sebagainya untuk membantu identify di kawasan mana di bahagian paru-paru tersebut yang terlibat.
Namun sebagaimana yang saya mention tadi, ujian utama adalah untuk kita lihat daripada sampel tersebut, sama ada kahak ataupun cucian di dalam paru-paru kita panggil lavage, sama ada kuman TB ataupun tidak. And then cara kita detect kuman TB ini, satu, kita tengok daripada direct mikroskop, kita panggil smear test, ataupun kita buat ujian genetik. Dipanggil gene expert, di mana kita cuba lihat sama ada elemen genetik daripada kuman TB tersebut boleh di-detect ataupun tidak daripada sampel-sampel tersebut. Ini pun dari kahak lah. Ini dari kahak ataupun daripada cucian dalam lavage bronkoskopi tersebut. Bagi mereka yang mengalami TB di organ lain, contohnya di tulang belakang, otak dan sebagainya. Kalau di otak ni biasa kita akan ambil air tulang belakang sikit, ataupun kalau di tulang kita mungkin kena ambil biopsi ataupun tisu sampel daripada tulang tersebut. Kalau kata daripada kulit, daripada perut, mungkin cucian dalam perut dan sebagainya, perlu untuk kita confirmkan sama ada kuman TB ataupun tidak. So sampel based on mana dia effect organ yang dia effect. Saya beritahu tadi yang batuk dan sebagainya itu tipikal untuk TB di paru-paru. Tapi kalau dia efek orang kata saluran pemakanan, sebenarnya dia berkait dengan saluran pemakanan, mungkin ada sakit perut, mungkin ada cirit birit dan sebagainya. Kalau di tulang belakang dia akan sakit belakang. Tengok organ mana yang diserang. Itu kita panggil aktif TB. So mereka yang bersimptom, kita sebelumnya kita nak cek sama ada memang ada kuman TB atau tidak dalam badan mereka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita panggil saringan TB. Contohnya kalau seseorang ahli keluarga ada dijangkiti kuman TB, ahli keluarga yang lain dalam rumah tersebut berisiko untuk mendapat kuman TB tersebut. Okey, ini kerana sebagaimana saya beritahu tadi, kuman TB ini merebak melalui batuk. Bila ahli keluarga memang kita akan makan bersama dalam satu rumah, pakai penutup muka lari kat rumah, tengok TV sekali dan sebagainya, jadi risiko tu ada. Jadi bila salah seorang ahli keluarga terkena TB, yang pertama biasanya kita akan buat notifikasi kepada pejabat kesihatan supaya ahli keluarga ini kita boleh buat saringan. And cara utama kita buat saringan, of course, yang pertama kita nak tahu lah mereka ada simptom ataupun tak ada simptom. Kebanyakannya tak ada simptom, jadi ujian pertama yang kita buat, kita panggil mantu test, di mana kita cucuk sedikit kuman TB, tak sama dengan Mycobacterium tuberculosis tapi dia lain sikit, untuk kita tengok immune system kita boleh respon pada itu ataupun tidak. Kalau orang kata mantu test atau skin test tersebut positif, dan kita akan buat ujian seterusnya seperti imbasan X-ray dan sebagainya. Itu antara orang kata kaedah saringan. Kalau ada ahli keluarga yang berpenyakit TB, ataupun kadang-kadang di tempat kerja mungkin ada salah seorang kawan kita yang kena TB, jadi itu kita buat ujian saringan awal. Sama macam COVID, kita nak pencegahan awal. Jadi kalau kita boleh detect TB itu lagi awal, kita boleh bagi rawatan lagi awal, dan kita boleh mengelakkan komplikasi-komplikasi daripada TB. So Dr. Izwan, setelah menjalankan pelbagai test, imbasan X-ray ataupun kita memang nampak Mycobacterium tuberculosis tu, rawatan yang seterusnya apa, Doktor? Dia rawat, saya bagi satu senario mungkin quite common. Penyakit berkaitan dengan paru-paru ni yang paling kita risau ada dua. Satu kanser, satu TB. Dari segi cara mereka datang jumpa saya, simptom dia lebih kurang sama. Mungkin batuk terusan, mungkin ada demam, kurang badan dan sebagainya. Kalau diberi pilihan antara dua tu, siapa yang mengalami TB, dia punya prognosis dia teramat elok, lagi bagus, kerana kita ada ubat yang orang kata sesuai
dan apa ni, cara pengambilannya pun senang. Okey. Kerana rawatan untuk TB ni hanya kena ambil ubat makan. Okey. Cuma dia punya drawback dia, durasi rawatan tersebut selama 6 bulan. 6 bulan. Itu sahaja. Okay. So 6 bulan kena makan 6 ubat. 6 bulan kena makan ubat, tiap-tiap hari kena makan ubat. Dan pada waktu yang sama kita ada orang kata buat follow up untuk tengok in case kalau ada kesan-kesan sampingan pada ubat tersebut. Tapi dari segi apa ni, teorinya memang bila kena TB ni cara rawatannya hanyalah kena makan ubat selama 6 bulan. Itu sahaja. Okey. Dan dari segi rawatan selama 6 bulan tu dia terbagi kepada 2 fasa. Satu kita panggil fasa intensif dan kedua fasa sambungan. Fasa intensif ni selama 2 bulan. Kenapa dipanggil fasa intensif? Kerana jenis ubat yang kena ambil tu, okay, dalam fasa intensif ni ada 4 jenis. Kalau dulu-dulu bila orang kata 4 jenis ubat ni, dia mungkin tablet A, apa ni, ubat jenis A ada beberapa tablet, ubat jenis B ada beberapa tablet. Tapi sekarang dia dimudahkan di mana dia combinekan 4 jenis ubat ni jadi satu tablet. Jadi pesakit semua hanya perlu mengambil mengikut berat badan masing-masing. Okay, for example kalau berat badan 60 kilo dia kena ambil 4 biji. Okay. Dan on top of the ubat 4 biji itu dia kena ambil ubat vitamin satu. Okay. So 4 ubat yang perlu ambil ni, dari segi nama dia dipanggil rifampicin, okay, isoniazid, pyrazinamide dan ethambutol. Dia sekarang amat mudah kerana kita ada kombinasi 4 ubat dalam satu tablet. Mungkin besar sikit tablet dia. Kalau Liana pernah tengok, biasa pesakit bila dia tengok tu dia kata susah nak keluar. Tapi bila saya bagi tahu kalau tak nak ambil ubat yang besar tu, dia kena ambil 16 biji ubat. Sebab 4 jenis tablet dalam ubat. Ya. Okey. Betul. Jadi lagi banyak dia kena ambil. Dia akan ambil juga ubat tersebut. Okay. And then ubat TB ni seperti mana ubat-ubat lain juga, dia mungkin ada kesan sampingan. Tak semua akan mendapat kesan sampingan tersebut, tapi antara kesan sampingan utama yang biasa yang kita akan nasihatkan kepada pesakit supaya dia monitor dekat rumah, mungkin dia ada rasa loya, nak muntah, gatal-gatal dan sebagainya. Kalau kesan sampingan ini terlampau teruk, mungkin kita kena berhentikan dan mungkin tukar kepada ubat yang lain. Tapi kebanyakannya insyaAllah dia boleh ambil ubat ini tanpa ada kesan sampingan. Okey. Itu ubat 6 bulan lah. So Dr. Izwat, setelah seseorang itu menghabiskan 6 bulan ini, adakah dia free of TB? Bebas dari tuberculosis? InsyaAllah dia akan free of TB. Tapi biasanya kita akan bagi period selama 2 tahun untuk kita buat surveillance. Okay. Kita akan nasihatkan supaya mereka sentiasa berhati-hati sekiranya ada simptom yang sama, mungkin batuk tu datang balik, ataupun kita akan nasihatkan supaya kalau tahu kawan-kawan yang sakit mungkin elakkan daripada pergi melawat dan sebagainya. Itu nasihat-nasihat utama yang biasanya. Tapi kebanyakannya insyaAllah dia kalau memang ambil ubat 6 bulan tu, insyaAllah dia akan sembuh sepenuhnya. Tak dinafikan mungkin ada juga beberapa persen yang dapat TB kali kedua. Okay, itu memang tidak dinafikan. Tapi kebanyakan mereka yang dapat TB kali kedua ni lebih berkait dengan mereka yang mengalami masalah kencing manis yang tak kontrol, imun sistem yang berisiko tinggi. Tapi kalau kira common pesakit-pesakit yang biasa, insyaAllah once kena TB sekali, insyaAllah itu sahaja. So prognosis very good lah kalau dah makan ubat 6 bulan. Mungkin ada orang yang tidak datang hospital walaupun bergejala, ataupun ramai orang agak takut untuk menjalankan ujian-ujian tertentu. Apakah yang akan berlaku sekiranya mereka ini tidak mendapat rawatan tuberculosis? Dia apabila TB ni dia serang paru-paru kita, dia apa yang berlaku,
orang kata saluran pernafasan tu dia akan orang kata dimakan oleh kuman TB ni lah. Okay. Dan apabila mereka makan kuman TB ni, mungkin pada waktu tersebut mungkin the most pun dia akan hanya ada batuk, kahak dan sebagainya, mungkin pernafasan tak diganggu lagi. Namun apabila mereka tidak mendapat rawatan yang seeloknya, apabila paru-paru ni akan rosak, lama-kelamaan dia mula akan sentiasa berkahak, pernafasan akan terganggu dan sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kematian. Okay. Kematian TB di negeri Selangor actually paling tinggi di Malaysia. Selangor dan Sabah antara kematian berkaitan TB yang paling tinggi di Malaysia. Walaupun so many hospital, unfortunately. Tapi yalah, populasi di Selangor paling tinggi, and then macam di Sabah tu mungkin kita orang kata blame kepada imigran dan sebagainya. Ada risiko masing-masing lah. Tapi TB ni benda yang mudah dirawat. Pada waktu yang sama juga, kalau kita tak rawat atau tak detect daripada awal, dia boleh juga membawa kepada risiko kepada maut. Okay. Ini yang kita perlu tekankan. Ramai orang susah nak datang untuk rawatan, satu lagi masalah stigma. Betul. Itu yang saya tidak nafikan. Apabila orang kata rakan sekerja kena TB, semua orang akan menjauhi daripada mereka. Okay. Itu benda yang kita cuba nak elakkan. Dari cara kita nak elakkan itu lah, kalau ada simptom ni terus pergi dapat untuk confirm kan betul ke TB ke apa. Kadang-kadang kalau kawan kita batuk lama, kita dah jauh lagi. Jadi kita perlu jangan risau. Tujuan kita minta datang berjumpa dengan doktor secepat mungkin supaya kita boleh bagi rawatan yang secepat mungkin, dan insyaAllah tak ada komplikasi daripada serangan TB ni. Yang paling kita risau apabila kalau TB ni lambat dirawat, dia meninggalkan parut, kesan parut di paru-paru. Sama macam kalau kita teriris tangan, kita akan nampak parut di tangan, tapi di paru-paru, parut ni kita kena detect, tengok x-ray. Dan bila keadaan dia berparut ni, dia mudah kahak berkumpul dekat situ. Jadi bila kahak berkumpul, kuman pun boleh berkumpul dekat situ. Mungkin bukan kuman TB, kuman lain pun ada banyak. So risiko jangkitan lain pula yang boleh berlaku kepada paru-paru. Jadi banyak akan dia macam vicious circle, terus berparut, dapat infection lagi dan sebagainya. So makin teruklah sekiranya tidak mendapat rawatan. Betul. So jadi setakat ni Dr. Izwan, memang ialah kita detect awal, dapat rawatan awal, sebenarnya dia very simple. Rawatan 6 bulan kita boleh insyaAllah bebas dari TB. Tetapi sekiranya bergejala dan tidak mendapat rawatan, boleh actually maut jugalah sekiranya betul-betul tak datang. Apakah pesanan Dr. Izwan kepada orang ramai untuk tentang TB, untuk meningkatkan lagi kesedaran, untuk mencegah TB? Apa Dr. Izwan? Pesanan saya, jangan takut pasal TB ni. Okay? Itu yang pertama. Dan jangan terasa stigmatize. Kalau kita batuk berterusan lama ke takut TB, dapatkan rawatan seawal mungkin. TB ni adalah something yang orang kata mudah dirawat, hanya perlu makan ubat. Dan cara pengesanan dia pun kebanyakannya boleh dicek dengan kahak. Okay, walaupun dia panggil batuk kering seperti yang saya cakap tadi, dicek dengan kahak. Dan mungkin ada yang perlu ujian kamera, tapi ujian kamera pun ialah saya akan bagi ubat, bagi tidur dan sebagainya. Kita so bukan tak rasa pun. Kebanyakan pesakit saya kadang-kadang dah siap ke doktor? Berapa lama Dr. Izwan buat bronkoskopi? Dalam 30 minit ke 40 minit. Tapi dia tak sedar. So dia tak akan rasa sakit. Betul. Atau tidak selesa pun. Orang kata kalau tak ada sakit langsung tu macam tipu lah pula. Mungkin dia akan ada rasa tak selesa dan sebagainya tu, mungkin ada sikit. Okay, tapi kebanyakannya tak ingat pun dia. Sebab diberi ubat tidur lah. Ubat tidur masa buat prosedur tersebut. So dapatkan rawatan secepat mungkin. Kita sedia membantu anda di sini di KPJ Rawang.
jika anda minum batuk yang berterusan, tidak mampu pandangan, kurang selera makan, mungkin berat badan, jadi kita perlu dapatkan rawatan supaya kita diberi rawatan secara mungkin secepat mungkin. Terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Information yang diberi sangat detail dan senang difaham. Diharap semua telah mendapat apa yang perlu. Yang penting mesti dapat rawatan, mesti berjumpa doktor untuk mendapat ujian-ujian tertentu, mendapat rawatan tertentu. Sekiranya anda ingin berjumpa dengan Dr. Izwan atau mana-mana doktor kami, bolehlah mengunjungi website kami atau follow dan juga like Facebook dan juga Instagram kami. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih Dr. Izwan sekali lagi.